A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-puan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita bertemu secara maya dalam program kuliah pengajian Takmir Negeri Selangor secara online ini. Bagi kelas pengajian takmir saya di dua tempat, iaitu di Masjid Kampung Bukit Kucing Jeram, Kuala Selangor, dan di Masjid Nurul Huda Kampung Parit Mahang Jeram, daerah Kuala Selangor. Kuliah takmir secara rakaman online ini menggantikan kuliah secara bersemuka yang tidak dapat dijalankan pada masa sekarang bagi mengekang penyebaran wabak COVID-19 yang melanda negara kita. Marilah kita sama-sama berdoa agar wabak ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat kita menjalankan kehidupan kita seperti biasa. Pada minggu ini, insya-Allah, di dua tempat kelas pengajian saya akan diteruskan dengan pengajian tafsir Al-Quran, dan insya-Allah pada minggu ini kita akan sambung tafsir surah Al-Waqiah yang sudah pun kita pelajari sebelum ini. Minggu ini insya-Allah kita akan lihat pada ayat 41 hingga ayat 46. Sebelum itu, mari kita imbas kembali pelajaran ini yang sudah pun kita pelajari sebelum ini. Surah Al-Waqiah ada di juzuk yang ke-27. Surah ini adalah surah yang ke-56 dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quran, dan surah ini mengandungi 96 ayat. Secara keseluruhannya bolehlah disimpulkan surah Al-Waqiah ini adalah menerangkan perihal berlakunya hari kiamat, dan Allah nyatakan di situ apabila berlakunya hari kiamat manusia akan terbahagi kepada tiga golongan. Kita lihat pada ayat yang ke-7, wa kuntum azwajan salasah, dan kamu semua menjadi tiga golongan. Ayat ini dikatakan ayat manpower yang ada di dalam surah Al-Waqiah. Di sinilah perkara pokok yang hendak kita bincangkan, di mana Allah menerangkan apabila berlakunya hari kiamat manusia itu akan terbahagi kepada tiga golongan. Apabila kita lihat pada surah Al-Waqiah ayat 1 hingga ayat 6 menerangkan betapa dahsyatnya berlaku hari kiamat. Ayat 7 Allah menyatakan manusia terbahagi kepada tiga golongan dan dinyatakan golongan-golongan tersebut, iaitu yang pertama adalah golongan as-sabiqun, dan golongan as-sabiqun ini adalah golongan yang sangat hampir dengan Allah yang akan terus masuk ke dalam syurga Allah. Dan ayat 11 hingga ayat 26 ini menceritakan perihal keuntungan dan keistimewaan yang akan diperolehi oleh golongan as-sabiqun ini. Dan seterusnya pada ayat 27 dan ayat 40, Allah menerangkan perihal golongan yang kedua, iaitu golongan kanan, dan golongan ini juga akan masuk ke dalam syurga. Dan ayat-ayat 27 sehingga 40 ini juga menerangkan bagaimana keuntungan dan keistimewaan yang akan diperolehi oleh golongan kanan ini. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan lihat pada ayat 41 hingga ayat 46. Dan ayat-ayat ini akan menerangkan perihal golongan kiri, di mana golongan kiri ini adalah golongan penghuni ahli neraka. Sebelum itu, kita sama-sama membaca surah Al-Waqiah ayat 41 hingga ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal
fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal khinsil azim. Sadaqallahul azim. Pada ayat 21, wa ashabu shimal lima ashabu shimal, dan golongan kiri. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam ayat 41 ini yang bermaksud golongan kiri, dan siapakah golongan kiri itu? Ungkapan ini seolah-olah berbentuk pertanyaan. Walhal dia bukan semata-mata pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia juga berbentuk satu ancaman, satu amaran yang sangat menakutkan kepada umat manusia agar kita tidak termasuk kepada golongan kiri ini. Dan seterusnya pada ayat 42 hingga 44 Allah menerangkan siapa golongan kiri ini. Ya, kita lihat pada ayat 42, 43 dan 44. Ayat ini berhubung kait. Fi samumin wa hamim, dan dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Wa zillim min yahmum, dan di bawah naungan asap yang hitam. La baridi wa la karim, dan tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Ketiga-tiga ayat ini, ayat 42, ayat 43 dan ayat 44 menerangkan inilah bentuk-bentuk siksaan yang akan diperolehi oleh golongan kiri ini. Ya. Ayat yang kedua bermakna siksaan angin yang amat panas dan air yang mendidih. Dikatakan angin yang amat panas ini yang berasal dari api neraka, angin yang panas dan sangat kering, yang akan merasa penghuni golongan kiri itu akan merasa amat kesakitan dengan adanya angin tersebut. Begitu juga dengan air yang mendidih, yang dikatakan air ini adalah air yang sangat panas, mendidih dan menggelegak, yang meninggalkan bau yang sangat busuk, dan inilah juga yang akan dirasai oleh golongan kiri ini. Dan pada ayat 43 dan ayat 44 yang bermaksud di bawah naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan, ini juga bermaksud golongan kiri ini diseliputi dengan asap hitam gelap yang berbau busuk dan menakutkan. Asap hitam ini akan membuat golongan kiri ini merasa kesengsaraan dan kepedihan. Seterusnya kita lihat pada ayat 45. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Sesungguhnya sebelum itu mereka hidup dalam kemewahan. Ayat 46. Wa kanu yusirruna 'alal khinsil azim. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa-dosa yang besar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan mereka yang berada di golongan kiri ini, yang dahulunya semasa hidup di dunia, mereka adalah terdiri dari golongan orang-orang yang sangat mewah, tetapi dalam masa yang sama mereka ini terus-menerus melakukan dosa-dosa yang besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dosa-dosa besar ini berkaitan perihal perilaku yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti menjadikan sesembahan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menceritakan Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar?" Maka Rasulullah menjawab, "Engkau menuduh Allah memiliki sekutu padahal Ia yang menciptakan kamu."
Dengan itu dapatlah kita simpulkan melalui ayat 45 dan ayat 46 ini, di mana dosa-dosa besar itu meliputi penyekutuan ataupun syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita kesimpulan yang dapat kita perolehi pada pelajaran kita pada hari ini ialah marilah kita sama-sama menjauhkan diri dari melakukan perkara-perkara dosa, apatah lagi dosa-dosa besar yang berkaitan dengan perkara-perkara syirik, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, yang boleh menggelincirkan akidah kita sebagai umat Islam. Baiklah puan-puan ya, setakat ini sahaja kuliah ringkas kita, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain siaran. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap saya semasa saya menyampaikan kuliah ringkas ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.